Salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan mula dengan satu topik yang baru iaitu kepekatan larutan aqueous ya. Maksudnya sebelum ini kita sudah study apa itu asid, apa itu alkali kan. So, now kita masuk ke bahagian ini tak ada hubungkan ya dengan nilai pH lah, asid alkali itu. Okey. Tapi kita study bahagian ini adalah untuk general. Maksudnya whatever larutan kita akan guna cara calculation yang sama. Actually hari ini kita fokus kepada soalan yang melibatkan calculation ya. So kita perlukan calculator. Kita perlukan calculator ya. Okay. So tajuk hari ini adalah kepekatan ataupun kemolaran untuk sesuatu larutan. Ya, ini adalah unit untuk larutan. Sebab kamu faham ya, untuk bahan kimia di magma ya, kebanyakannya adalah dalam keadaan larutan aqueous. Maksudnya larut dalam air. So you tengok gambar aja ini ya, semua yang ini larutan. So, apakah unit untuk larutan? Hari ini kita akan study in detail ya. Okay. Okay. Tadi ada kesilapan teknikal sikit tapi tak apalah. Okay, kita teruskan. Okay, sebenarnya yang kepekatan dan kemolaran ini dia adalah lanjutan daripada konsep mol ya. Konsep mol kita sudah study dalam bab 3. So means now kita nak guna balik apa yang kita sudah study dalam bab 3. Ya. So dalam bab 3 konsep mol kita study dia rujuk kepada bahan ya. Bahan itu dia kalau wujud dalam pepejah konsep mol, bilangan mol ya, kita akan buat calculation. Kita ambil jisim bahagi dengan JAR kalau dia atom, okay? Kalau dia bukan atom, contohnya molekul karbon dioksida. Seperti ion natrium klorida. So kita akan ambil jisim bahagi dengan JMR ya. So semua ini saya anggap kamu masih ada dalam your otak ya. Okay. So come. Lepas itu kita study gas. Ini juga dalam bab 3. Okay. Gas, apabila kita nak jawab soalan gas, kita mesti cari keadaannya ya, kita cari maklumat yang diberi. Okay, so untuk gas kita mesti lihat ya sama ada maklumat itu adalah pada suhu dan tekanan piawai iaitu STP ataupun suhu bilik. Ya, kalau suhu bilik kita bahagi dengan 24. Kalau dia adalah suhu dan tekanan piawai, kita bahagi dengan 22.4. Tapi ini tak ada masalah lah sebab nilai ini biasanya diberi dalam soalan. Okay. Now, kita ada lagi satu yang kita sudah study yang berkaitan dengan bilangan zarah, di mana zarah ini boleh ganti dengan atom, molekul ataupun ion. So, untuk bilangan zarah ini, ya, apabila kita nak cari bilangan molnya, kita akan ambil bilangan zarah bahagi dengan 6.02 darab 10 kepada kuasa 23. Okay, so ini bab 3 ya. Maksudnya apabila kita teruskan our study, ya, selepas kita habiskan bahagian asid dan alkali, kita masuk ke garam kan. Apabila kita masuk ke garam, kita akan gabungkan semua rumus ini. Ya, so waktu exam memang ini tak bagilah, so you kena hafal. Okay, apa kita study dalam bab ini? Bab ini kita study ini. So means selepas kita study larutan aqueous, maksudnya kita sudah complete satu set untuk
kimia tingkatan 4 dan 5. Sebab bahan kimia yang kita guna ya untuk kita buat eksperimen di magma ataupun di industri, sebenarnya dia melibatkan pepejah, larutan aqueous dan gas. 3 ini sahaja. Dia tak boleh wujud dalam keadaan yang lain lah. So maksudnya after we study larutan aqueous, maksudnya study kita complete untuk calculation tingkatan 4 dan 5 ya. Ini kita bincang nanti ya. Bilangan mol sama dengan MV per 1000 untuk larutan aqueous. Okay. So ini sebagai sebagai ulang kaji saja. Sebenarnya lumus ini kita susun ya, kita ikut apa yang ditanya dari muka surat sebelum ini, slide sebelum ini. Maksudnya kalau dia minta kamu cari jisim, kamu ambil lumus tadi, kamu ubah sesuaikan tempat dia. So kalau kamu letak jisim di depan, dia akan jadi bilangan mol darab dengan JAR. Macam itulah. So actually kamu perlu ingat semua lumus untuk bilangan mol adalah dalam bentuk bahagi. Ya. Kalau berkaitan dengan jisim, iaitu pepejar, isi batu dan kepekatan, ini untuk larutan yang kita akan study hari ini. Ataupun dia nak cari isi batu gas, okay, semua ini adalah dalam bentuk darab. Ya, okay. Okay, now kita masuk ke apa yang kita nak study, kita fokus dalam bab ini, iaitu larutan aqueous. So, kalau kamu lihat gambar aja ini, inilah macam-macam larutan aqueous yang ada di magma. So, and then kelalang ini dipanggil kelalang volumetric ini, sama ya. Kita di magma pun dia ada macam-macam size. Ya, ini kita study next lesson. Hari ini 6.5. 6.6 kita akan study bagaimana larutan ini disediakan. Dia tak boleh sediakan ikut macam you panco kopi. Okey, ada orang dia letak masukkan 2 sudu gula, ada yang dia masukkan 3 sudu. Okey, so dia tak ada satu yang standard. Tapi larutan yang kita sediakan di magma ya, dia bukan ikut suka hati. Kita perlu buat calculation. And then kita guna kelalang volumetric ini untuk kita sediakan. Okay. Untuk menyediakan satu larutan, pertama kita mesti ada zat terlarut. Biasanya ini ialah pepejah lah. So, you dapati larutan yang ada di magma, contohnya natrium klorida. Dia bukan dalam bentuk larutan macam ni. Okay. Pembekal itu dia hanya membekal kita dalam bentuk pepejah, iaitu zat terlarut inilah. So dia boleh simpan sangat lama ya, 10 tahun pun ada di magma. Kemudian biasanya kita masukkan zat terlarut ini dalam air. Semua larutan, kalau kita guna perkataan larutan, maksudnya kita larut dia dalam air. Kalau pelarut organik itu lain. So, whatever kita study hari ini, bila kita guna perkataan larutan, itu maksudnya pepejah itu dia boleh larut dalam air. Only air ya. Okay, so kita dapati semakin banyak zat terlarut ya, maksudnya kepekatan sesuatu larutan itu adalah tinggi. So ini you memang tahu lah, maksudnya you masukkan you ambil kopi sudah. Kalau you masukkan 2 sudu, bandingkan dengan 4 sudu. So what happen? Rasa dia macam mana? So dia pekat, you nak kacau pun susah. Dia sangat-sangat pekat. Okay, we come back to our study hari ini. So, untuk kepekatan, dia boleh dinyatakan dalam 2 unit. 2 unit sama ada gram. Maksudnya zat terlarut ini kita boleh calculate dia dalam gram. Ya, kita boleh calculate dia dalam gram ataupun kita calculate dia dalam mol.
Kalau mo maksudnya apa? Kita nak cari mo maksudnya kita akan ambil jisim bahagi dengan JAR kalau dia atom, ataupun kita akan ambil jisim bahagi dengan JMR supaya saya boleh calculate mole per dm cube. Okay? Memang dalam makmal, bahan kimia dia tak sebut dalam mole punya. Semua dia sebut dalam gram. So, you kena timbang, you kena buat calculation. Okay, 2 saja ya. Sama ada nanti di sini, cikgu tulis dengan jelas. Unit bagi zat terlarut, dia boleh dalam gram ataupun dalam bilangan mol. Terpulang kepada soalan lah. So, macam mana saya nak bezakan? Dia akan tanya, bila saya nak guna gram per dm cube? Bila saya nak guna mol per dm cube? Tak apa, dia sebut dalam soalan. Kalau dia mau gram, you letak gram. Kita ambil unit ini, kita boleh tepik lumus ini. Maksudnya bahagi. Okey, yang bawah ini mesti apa? Isi padu larutan itu. Maksudnya isi padu air itu. Isi padu air itu. Tapi dalam makmal memang kita suka dalam CMQ. So kita kena pandailah, kita kena sentiasa tukar unitnya menjadi TMQ. So sangat-sangat senang kita hafal di sini. 1 TMQ adalah sama dengan 1000 CMQ. Ini kita kena adalah basic untuk ini. Okay. And then you dapati kita ada seterusnya. Okay, kita bagi tengok slide ini. So, saya letak 3 rumus ya. Hari ini kita study 3 rumus yang baru. Tadi adalah kepekatan dalam gram per dm3. Lepas itu ada lagi satu dipanggil kepekatan dalam mol per dm3. Okay, biasanya kepekatan dalam mol per dm3 ini, kita bagi dia satu nama lain. Ya, yang special punya. Kita panggil dia kemolaran. Okey. Contohnya, kalau dalam soalan dia kata, hitungkan kemolaran bagi natrium hidroksida. Itu maksudnya, dia minta kamu cari kepekatan dalam mol per dm3. Ya, mol per dm3. Ya, kemolaran sama maksud dengan kepekatan dalam mol per dm3. So, ini kena tahulah untuk kita nak selesaikan soalan calculation. Kemudian, unit sentiasa tukar antara unit ini, kamu kena pandailah. Okay, so, kemudian kita dapati, kita perlu saling tukar antara satu sama lain. Antara kepekatan dengan kemolaran. Okay, so macam mana saya nak hafal hubungan ini? Sama saya hafal juga untuk pepecah. Tengok ya macam mana cikgu ajar kamu hafal. Okay, ini adalah untuk larutan. Maksudnya larutan aqueous lah, larutan. Okay, sama. Ini G means gram kan? Sini dalam pepecah kita ada satu rumus iaitu jisim, iaitu gram kan? Ini pun gram. Tapi bezanya ini ialah larutan, yang atas ini ialah pepecah. Tapi saya guna satu cara untuk hafal 2 rumus. Sama saja. Okay. So di sini jisim dia sama dengan bilangan mol darab dengan JMR. Sama. So, sini gram, sini pun gram. Tapi dia kena bahagi dengan TMQ lah sebab dia larutan. Okey, sini, atas sini adalah mol. So, bawah sini juga mol. Mol per TMQ. Sebenarnya, pepecah dengan larutan aqueous, kita hafal satu kali untuk 2 rumus. Okey. So now kita lihat bagaimana kita nak selesaikan soalan dia. Very simple ya. I baru saja buat ulang kaji dengan tingkatan 5. I pergi cari semua SPM punya soalan. Ini memang popular. Memang popular. Sentiasa keluar dalam SPM. Every year ada calculation yang simple-simple macam ni. Okay, kita lihat soalan dia. Okay, tengok ya soalan 1.
Dia kata 5 gram kuprum 2 sulfat dilarutkan dalam air. This one means kita sedang menyediakan larutan aqueous. How to prepare? Next lesson. Okay. Untuk membentuk 500 cm3 larutan. Okay, dia minta kamu cari apa? Kepekatan larutan kuprum 2 sulfat dalam gram per TMQ. So, very easy ya. Setiap kali saya nak buat soalannya, saya mesti conteng. Saya nak faham apa benda ini. 5 gram ini ialah jisim. Saya masukkan di sini jisim. Ini adalah maklumat yang diberi. 5 gram. Okey, kemudian isi batu larutan itu ialah 500. Okey, 500. Okay, for me, every time saya tak akan stop 500 sebab tadi saya sudah nampak lumus di sini. Tengok, dia mau unit di sini kan, saya boleh tebik. Ya, saya boleh tebik. Tak payah hafal ya. Dulu kena hafal dalam buku teks apa dia ni itu ini itu. So you pening. Tak payah. Kamu tengok unit sini, kamu sudah boleh bina lumus. Okay. Gram maksudnya jisim. Kita ikut bulat-bulat saja jisim. And then I put the unit also supaya saya tak buat silap. Okay, jisim bahagi dengan isi batu larutan dia. Okay, so saya tulis unit juga supaya saya tak silap. Negatif ini maksudnya bahagi. So here I put TM3 macam ini. No negative. Negatif itu maksudnya bahagi. So I check lah. Sebelum saya ganti, saya mesti check dulu. Ini adalah habit saya. Ya, every time. Dari dulu sampai sekarang. Okay. So, jisim adakah dia dalam gram? Yes, gram. I guna ini. So, mean I ganti. Okay. Bahagi dengan isi batu dia. Isi batu ini cm3. Dalam lumus is TM3. Maksudnya tak boleh. So, apa saya buat? Saya akan tukarkannya menjadi TMQ. Okay, so kita hafal balik. 1 TMQ adalah sama dengan 1000 cm3. So, dari sini tukar ke sini, maksudnya kita kena bahagi. So, bahagi kita dapat 0.5. 0.5. Okay, so letak di sini. So, come. So, jawapannya is 10. Bila ini 10, so, tengok ya. Your jawapan untuk SPM mesti ada unit. Kalau dia bukan objektif. Kalau objektif tak payahlah. So, you sudah dapat jawapan 10. So, you check the answer A, B, C, D and then you choose your answer. Tapi, dalam soalan struktur ataupun soalan esei, dia mesti ada unit. So, very easy ya. You lihat semua soalan dia. Okay. Now, kita lihat soalan 2. Okay, sama juga. Okay, kita baca soalan saja. You find out. Very easy, no? Okay. 250 cm3. Okay, ini cm3. Maksudnya isi batu larutan. Tengok unit. You sudah tahu apa benda dia bagi ini. So, actually, you can put V here. It's up to you lah. If you don't want, kita isi di sini 250 cm3 dulu. Nanti baru kita double check. Okay. Mengandungi 0.4 mol. Ini dia bagi mol. So, I put here lah bilangan mol. Dia bagi punya information is mol. So, I put here 0.4. Okay. Kira ataupun calculate ya. Kemolaran. Okay, kemolaran dia sama dengan apa? Sama dengan kepekatan dalam mol per TMQ. Dari sini you sudah boleh bina dia punya lumus. Yang tadi cikgu bagi tu. Mol per TMQ. So, kemolaran sama dengan mol. Okay, so I put complete lah. Maksudnya bilangan mol.
bahagi dengan isi batu. Kita check lah. Isi batu kita sudah tahu is TM cube. So, you check. So, kalau ini mol sudah settle, so kita guna ini. So, ini kita kena convert kepada TM cube. So, convert kepada TM cube. So, dia is 0.25. Okay, 0.25. So, kamu ganti masuk 0.4. Okay, kita pilih ini. Bahagi dengan 0.25. Okay, so come, you calculate your calculator dengan unit yang betul. Okay, dengan unit yang betul, so dia mesti 1.6. You kena tunjuk ya, ingat ya, kalau soalan struktur, kamu kena tunjuk ini dengan jelas. Dengan jelas ya. Okay, come. So, tadi sangat-sangat senang saja kan semua soalannya. Okay. Okay, kita lihat soalan 3. Soalan 3, kita lihat apa dia bagi ya. Okay. Kepekatan larutan natrium hydroxide 5.0. Kita tengok unit dah. Every question saya tengok unit dia. Unit dia. Gram per TM cube dipanggil kepekatan. So, I put here kepekatan. Okay. Gram per TM cube. Okay. Berapakah kemolaran? Okay. So now kita dapati soalan ini kita nak cari kemolaran. Kita nak cari. So I check lah. Sebab ini a bit difficult a bit. Then dia tak ada bagi apa-apa maklumat lagi kan. Tapi biasanya. I kata biasa. Tidak semesti. Okay. Biasanya, kalau dia bagi kamu jisim atom relatif ini kan. Jisim atom relatif. Ini biasanya untuk kita cari jisim molekul relatif. Sebab ini NaOH. Dia bukan atom. Okay, tak apa. So, apa saya buat? Saya tengok apa yang dia bagi ini kan. Saya dapati dia nak cari kemolaran. Dan dia bagi saya kepekatan. Maksudnya, kita akan pilih rumus yang ketiga. So, kamu lihat yang ketiga ialah ini. Satu rumus yang ada hubungan antara kepekatan dengan kemolaran. So, kita akan pilih rumus ini tau. Kalau you pilih dua kat depan itu, you tak boleh dapat jawapannya. Okay. So, means kalau saya pilih rumus ini, kita kena tarap dengan JMR. Nak cari JMR ada masalah tak? Tak ada. Sebab dalam soalan, dia sudah bagi kamu JAR. Dia sudah bagi kamu JAR. So, boleh ingatlah rumus ini? Okay, so kita patah balik kepada soalan kita. Ini dia. So, kita cari. Okay, kepekatan, saya ingat balik ya. Saya ingat balik rumus itu, saya tulis dulu. Kepekatan. Ya. Dia sama dengan kemolaran. Ya, tarap dengan JMR. So, now kita nak cari kemolaran kan. So, I put this one in front. I put this one in front. Saya ubah tempat dia, ubah soal dia. Modify dia. So, cikgu akan dapat rumus kepekatan bahagi dengan JMR. So, if you don't want to change, boleh. Ganti masuk saja. Ganti masuk ini. Boleh, dia sama. Okay, so, saya akan buatlah. Kepekatan ialah 5. So, I put here 5. Okay, JMR dia tak bagi. JMR dia tak bagi. Tapi kita boleh cari kan. So, JMR itu either kamu tunjuk di sini atau you tunjuk di sini. So, NaOH maksudnya kalau cikgu tunjuk di sini dia adalah 23 tambah dengan 16 tambah dengan 1. Macam ini. Okay. Atau it's up to you lah. Dia up to you. Atau you nak keluarkan, you nak buat asing-asing tak apa. So, you boleh tunjuk di sini, campur 16, campur 1,
sama dengan 40. Betul? Yes, 40. Okay. So, you continue. 5/40. So, kita dapati jawapannya 0.125 mol per TMQ. Boleh ke? So means nanti kamu keluarkan satu kertas kecil, kamu salin ketiga-tiga rumus di tepi. Sebab nanti you ada latihan tambahan lagi, you have to solve yourself. Sekarang cikgu tunjuk macam mana nak buat semua yang ada dalam modul itu dulu. Ini dalam modul so nanti you kena selepas you tengok video ini, kamu buat sendiri. Itu satu cara pembelajaran juga. Okay, so kita teruskan. Okay, ini sama. Kita go through one by one. Okay, 1.06 gram. Gram ini maksudnya jisim. Maksudnya jisim lah. So, biasanya saya akan letak di sini jisim dulu. Ini ialah apa yang dia bagi. Jisim. 1.06. Natrium carbonate. So, ini kita murah hati lah sebab you all now baru start Form 4 lagi. So, kita bagi rumus ini. Tapi ingat ya, SPM biasanya dia tak bagi. Biasanya. Tapi lately, I tengok kebanyakan soalan dia bagi juga. Okay? Dilarutkan dalam 200 cm3 air. So, ini ialah 200 cm3. Kita tengoklah apa dia nak cari. Pertama, berapakah kepekatan larutan ini dalam gram per TMQ dulu. Dia mau kepekatan. Kepekatan kita balik ke pertama. Rumus pertama yang kedua. Dia mau gram kan? Gram boleh lah nah. Dia bagi you gram. Dalam gram. Okay, so kita ambil jisim bahagi dengan isi padu. Okay, come. I akan dimasuk. Ini dalam gram. Satu is gram. Isi batu dia mesti dalam TMQ. So, kita kena kerja kuat sikit. Kita tukarkan ini menjadi TMQ dulu. So, it's 0.2. 0.2. So, kamu ganti masuk. Ganti masuk. 1.06 bahagi dengan 0.2. So, kalau saya tak silap, ini dia. So, kalau you ganti, you akan dapat jawapannya sama dengan di sini, iaitu 5.3 gram per TMQ. Tengok sini ya, unit mesti betul. Okay, now saya sudah ada kepekatan. So now, dia panggil saya cari kepekatan larutan ini dalam mol per TMQ. Maksudnya, dia minta kamu cari kemolaran. Ini kita sudah study. Rumus yang ketiga. Yaitu kita hubungkan kemolaran dengan kepekatan. Baru saja soalan di depan sini. Ini dia. Okay. Kemolaran. Kepekatan. Darab dengan JMR. Okay, kita ambil rumus ini. Ini sangat-sangat popular. You dapati. Kita kena saling tukar antara kepekatan dengan kemolaran. Ini dia. Okay, so come back to this one. Okay, kepekatan sama dengan. Okay, so I teruskan lah. So sama dengan kemolaran. Saya tukar ke kemolaran lah sebab I takut you opening sikit tau. Okay, ini ialah mol per TMQ. Iaitu inilah saya sudah ganti di sini. Iaitu kepekatan dalam unit mol per TMQ. Okay, so I bracket this one. Darab dengan JMR. Okay, so we put this one in front. Letak ini di depan. So, kemolaran sama dengan kepekatan ini yang kita sudah cari ini. Ini ialah ini. Okay. Bahagi dengan JMR.
JMR. Okay, so kita ganti. Kepekatan berapa? Ini dia 5.3. That's why your A mesti betul ya. Kalau A salah, apa yang kamu gantikan dalam B ini akan terus salah juga. Okay, now tengok macam mana cikgu cari JMR ya. Okay, ini semua ingat balik apa yang kamu sudah study. Okay, 5.3 over, okay, natrium carbonate. Tengok sini, natrium carbonate, dia ada 2 atom natrium. So, kamu kena darab 2. Okay, CaR natrium 23. Okay, karbon 1 saja. Saya tulis 1 lah. Tak payah tulis 1 kat bracket luar sini. Tak payah dah. Macam ini sudah. Plus 3 oksigen. 3 JaR oksigen. Tunjuk macam ni. Okay, lepas itu kamu calculate. Kamu akan dapat jawapannya. Cikgu tak mau tunjuk lah. You kena calculate. Tekan your calculator. Testing dia betul ataupun salah. So, you all have to get ready to come back to school sebab biasanya selepas fasa sudah tukar kan, 2 minggu dia akan tukar ke fasa keempat. So you all have to come back to school. Jangan semua benda tak buat. I think sudah lama belajar apa pun tak buat. Tapi masa lepas. Itu yang problem lah. Okay, soalan 5. Okay, tak apa. Kita baca saja, kita keluarkan. So, dia nak cari jisim. Oh, ini jisim ini. Jisim, Okay. Kalium hidroksida yang diperlukan untuk menyediakan 100 cm3. So, ini ialah V lah. So, isi batu larutan 100 cm3. So, I put here first. Saya tak tahu mana rumus dia akan guna. Tapi I cuba masukkan saja. Okay. Ke dalam, bukan ke dalam. 100 cm3 larutan kalium hidroksida 28 gram per dm3. Saya tengok unit Daripada unit saya tahu ini apa benda dia. Ini ialah kepekatan. 28 gram per dm3. Dia nak cari jisim. Boleh tak? Kita ambil rumus mana? Yang ada, so you akan tengoklah nanti cikgu panggil you salin jisim, rumus itu dalam satu kertas kan? You check your kertas. Mana satu rumus yang ada kepekatan, yang ada isi batu, yang ada jisim. Kita pilih itu. Okay, so kita up. Ini ada tak? Tak ada. Ini tak ada jisim. So, this one we don't want. So, kita up lagi. So, kita tengok sini. Yang ada kepekatan. Yang ada isi batu. Yang ada jisim. Iaitu rumus yang pertama ini. Itu cara dia nak jawab soalan. Rumus ini. Okay, so kita back. So, cikgu akan buat. Saya tulis rumus dulu. Kepekatan. Ya, sama dengan jisim bahagi dengan isi batu. Of course, isi batu ini kena dalam dm3. Okay. So, kita tukarlah kepada 0.1 dm3. Kena tukar unit dia. Okay, so, ubah suai. Letak jisim di depan. So, darab silang. So, jisim sama dengan kepekatan. Darab dengan isi batu. Okay, so kepekatannya berapa? 28. Darab dengan 0.1. 0.1. 0.1.
So kita dapati jawapannya is 2.8 gram. 2.8 gram. So simple ya. Okay. Selepas kita bincang semua ini, ingat ya, you ada latihan di belakang. You kena buat sendiri. Okay. So ini habislah untuk bahagian yang bahagian pertama yang berkaitan dengan kepekatan dan kemolaran itu. So now saya akan jawab soalan kamu. Mengapa kita nak tahu ya, kita kena sentiasa ubah unit itu antara kepekatan dan kemolaran. Sebab dia sangat-sangat simple. Sebab kita nak cari bilangan mol. Kita nak cari bilangan mol. So kita ada bilangan mol untuk pepecah. Kita ada bilangan mol untuk gas. So now di bab 6 ini kita akan study macam mana nak cari bilangan mol untuk larutan aqueous. Later when we continue, cikgu akan tunjuk kepada kamu semua soalan SPM dia bermula dengan calculation dengan bilangan mol. So bilangan mol adalah paling penting sekali. Okay. Bilangan mol untuk larutan aqueous adalah sama dengan kemolaran darab dengan isi padu. Dia darab dengan isi padu. Tengok ya, dia mol sebab why kita dapat ya dia hanya kemolaran, you know. Sini kamu tak boleh ganti dengan kepekatan. Sini tak boleh ganti dengan gram per TM cube. Sini hanya boleh guna mol per TM cube. That's why kita ada rumus tadi itu. Kalau soalan itu, dia bagi kamu dalam gram per TM cube. Kalau soalan, dia bagi dalam gram ke TM cube kan, ini tak boleh pakai. Ini tak boleh pakai. So the first step you need to do, you mesti tukarkan ini menjadi mol per TM cube dulu. Barulah kamu ganti ke dalam sini. So ini sangat-sangat penting ya. Okay, so cikgu buktikan mengapa dia boleh dapat bilangan mol. Tengok. Darab dengan isi padu ini dalam TM cube. Okay, ini dengan ini potong. So, kita dapat mol. So, dapatlah bilangan mol. Tapi, dalam magma, dalam semua soalan SPM, dia tak bagi kamu isi padu dalam TM cube. Sebab TM cube dia sangat besar tau. Isi padu tu sangat banyak. Dalam magma, ratas yang kita boleh pakai untuk sukat isi padu semuanya dalam CM cube. Semua dalam CM cube. So, kita tukar siap-siap untuk kamu. Tukar siap-siap Cikgu sudah bahagi dengan 1000. Bila saya bahagi dengan 1000, yang V ini adalah dalam CM cube. Okay, now you akan sentiasa dengar kita kata, bilangan mol untuk larutan aqueous adalah MV per 1000. Okay, MV pun boleh. Kalau MV, you punya isi padu kena dalam TM cube. Sama lah. Kalau you nak tukar CM cube kepada TM cube, means you kena bahagi 1000 kan. So, lebih senang kamu hafal MV per 1000. Ini nota penting cikgu bagi. Nota penting cikgu bagi. Your V mesti dalam CM cube. Kalau kamu guna rumus ini. Okay ya. So it's up to you lah. You nak guna mana satu. Tapi I tell you. Biasanya kita guna MV per 1000. Okay. Okay. Kita lihat. Okay. Dia nak cari apa? Bilangan mol. Bagi amonia. Ini mesti larutan aqueous amonia lah. Sebab dia sudah ada isi padu air di sini. Ini ialah V. I put here V. I tanda sini V. Okay, so I put here V. 150 cm cube. V lah. Kemudian, tengok ini. Bila saya tengok mol per TM cube macam ni, every time. Start dari bab 6. Apabila saya nampak mol per TM cube ini, saya akan tandakannya dengan huruf besar M. Maksudnya, kemolaran.
Molarity. Kalau English is molarity. M lah. Okay, so sangat-sangat senang. Bilangan mol untuk larutan, cikgu sudah kata kita guna MV per 1000. That's why saya kata hafal ini. Sebab semua soalan, semua eksperimen kita jalankan di makmal, kita guna CMQ. Kita guna CMQ. So, M dia is 2. Okay, kalau you nak lagi, okay. Ini kerja kasar lah. Okay, so ganti masuk saja MV per 1000. M is 2. V is 150. Bahagi dengan 1000. Okay, so you just put your answer 0.3 pun boleh. Sebab sini sudah ada more. Tapi kalau you nak tulis, you hanya boleh tulis more saja. Tak ada unit yang lain. Tak tulis pun tak apa for bilangan more. So, sangat senang bukan? Yes. Okay. Kita jawab soalan ni. Okay, tengok ya. Kepekatan larutan helium hidroksida, KOH, adalah 84. Okay, ini ialah gram per TMQ. You kena tahu. Okay, saya tulis di sini. 84 gram per TMQ. I know already, gram per TMQ dia tak boleh pakai ya untuk saya cari bilangan mol. Dia tak boleh pakai gram per TMQ. Okay, tak apa saya masukkan. Okay, ini 300. Okay, so tengok sini. 300 CMQ ini adalah V. This one bukan M. Tak boleh pakai. Maksudnya, kalau you nak cari bilangan mol, kamu mesti cari MV per 1000. Maksudnya, V kita sudah ada. Dalam unit pun betul. CMQ, I tak payah buat penukaran unit dah. 300 CMQ settle lah. V so settle. M. So, means kita kena cari M dahulu. Maksudnya kita kena tukarkan kepekatan ini, kita kena tukarkan ini menjadi mol per TMQ. Ini kita kena guna balik lumus tadi lah. Okay, lumus tu. So, kita akan ambil kepekatan iaitu jisim. Kita hafal berpecah lah. Jisim gram per TMQ, okay, adalah sama dengan kemolaran, iaitu mol per TMQ. Yang kita nak ganti di dalam sini punya, iaitu kita kena cari M dulu. Okay. Cari M. Okay. Darab dengan JMR. So, tukar dia punya kedudukan. Put kemolaran di depan. Okay, iaitu M lah, kemolaran adalah sama dengan kepekatan. Kepekatan di sini ialah 84. Okay, 84. Bahagi dengan JMR. JMR KOH 39. Nah, tengok ya, ini semua ulang kaji ya. O adalah 16 plus 1. Okay, so kalau kamu calculate ini, kalau saya tak silap, dia adalah 1.5 mol per TMQ. Okay, so you sudah dapat inilah. Ini adalah apa yang kita maksudkan dengan M ini. So, you kena cari ini dulu. M. Supaya now, you boleh gantikan M kat sini. M kat sini. 1.5. Darab dengan V, 300. Okay, bahagi dengan 1000. MV per 1000. So, kita dapat di jawapannya 0.45 mol. So, semua soalan dia macam ni. Very simple. Tapi dia a bit confusing now. You perlu buat lebih, dia kena practice banyak. Ya.
Okey, soalan 3. Soalan 3. Okey, come. Kita tengok ya, apa dia tanya. Dia mau jisim. Okey, soalan ini dia nak cari jisim. So, saya keluarkan jisim. Jisim tak ada formula lain. Dia adalah bilangan mol jisim. Kita kena ingatlah jisim. Okey. Maksudnya ini pepecah lah. Dia mau you cari sebelum dia larut dalam air tu. Pepecah itu. Pepecah kalsium hidroksida itu. Okey. Dia adalah sama dengan bilangan mol darab dengan JMR. Okey. Ini ialah lumus untuk jisim pepecah. Okey. So, come. Bilangan mol. So, apa saya dapat? Tak ada bilangan mol. Mean we have to calculate lah. So, bila nak calculate, kita keluarkan maklumat dulu. Okay, CMQ. V lah. CMQ is V. So, I put here. 0.01 mol per DMQ. Okay, ini ialah M. Oh, ini pun bagi M. Ini ialah huruf besar M. M. 0.01. So you sudah ada idea lah macam mana. Dia memang tak bagi dalam mol. Kena cari. So, bilangan mol, kita nampak ada M, ada V ni. Kita sudah tahu lah. Ini adalah special untuk larutan aqueous. Okay. Bilangan mol kita kena cari berdasarkan maklumat di sini. Larutan aqueous baru saja kita study. Bilangan molnya adalah sama dengan MV per 1000. MV per 1000. So, kita sudah dapatlah MV per 1000. M ada, V pun ada. So, ganti masuk. M 0.01. V 50. Bahagi dengan 1000. So, macam inilah. So, kita dapat berapa? So, kita dapati untuk ini dia ada banyak kosong ya. So, dia ada 4 kosong. You tolong check your calculator. 1, 2, 3, 4. Oh, together ada 5. Okay, 5. Okay, tak apa. Kita dapat ini. So, kita ganti masukkan ini. Bilangan mol yang kita dapat ini. Ganti dalam tempat di sini. So, kita dapat 0.00005. Okay, now kita cari JMR. JMR ya. How to get the JMR? Ambillah Ca bracket OH. Okay, tak apa. Ca dia bagi berapa? 40. 40. So, we start. 40. Okay. Plus 2 oxygen. Okay, so I put here 2 oxygen and 2 hydrogen. Okay, cikgu tutup kurungan. Supaya tak tekan dia salah lah. So, kalau you tekan-tekan, akhirnya you mesti dapat jawapan yang sama dengan di sini, iaitu 0.037 gram. 0.037 gram. So, ini step dia. Ini step dia. Okay. Okay, last. Ini last lah. Okay. So, yang ini last ini, tak apa, kita lihat jisim. Jangan terus pergi tulis jisim sama dengan bilangan mol darab dengan JMR. Sebab kita kena rujuk. That's why kita keluar 2 soalan. Nanti you bandingkan. Ini pun cari jisim. Tengok soalan 3 ni cari jisim juga. Mengapa I pilih rumus ini? Bilangan mol darab JMR. Sebab dia bagi saya M dan V. Every time kita kena tengok apa maklumat dia bagi. Apa maklumat dia bagi. Okay, sama juga kita tengok soalan 4. We don't want to cepat-cepat buat decision. Apa rumus kita pilih. Okay, kita keluarkan apa yang dia bagi dulu. Okay. Untuk menghasilkan 0.5 TMQ. Okay, TMQ di sini. Okay, kita dapati ya, cikgu bagi kamu peringatan sikit ya. Isi padu larutan ini, dia boleh dalam 2
satu ialah CMQ yang biasanya dalam makmal ataupun dia boleh dinyata dalam TMQ juga. So I don't care. Dia bagi saya CMQ ataupun TMQ, saya tahu ini ialah isi batu larutan. Ini ialah isi batu larutan. So I put here 0.5 TMQ. Okay, tak apa, kita tulis dulu apa yang dia bagi. Kemudian dia bagi kita apa? Ini ialah gram per TMQ. Okay, gram per TMQ ini ialah kepekatan. Every time you kena identify ini dengan betul dulu. So, 11.6 gram per TMQ. Okay. So now, I just let you know lah. Okay, ini adalah nota ekstra di sini. Okay, jisim ini kita dapati. Okay, dia mungkin, ini mungkin kita buat kerja kasar. Okay, jisim dia sama dengan bilangan mol darab dengan JMA. Kita dapati from here, kita tak boleh cari bilangan mol. So mean kita tak akan pilih ini. Tapi kita ada satu lagi rumus iaitu yang tadi saja kita study, iaitu kepekatan dalam gram per TMQ ini. Cikgu ada rumus dia kan. Gram mean jisim. Okay. Bahagi dengan isi padu TMQ. Nah. So means now dalam tangan kamu, you ada dua pilihan. Either you pilih number 1 atau number 2. So that's why bila you gabungkan semua rumus itu, kita perlu budak yang study smart. Study smart means daripada apa yang you sudah study itu, you kena buat keputusan mana satu rumus you kena pilih. That is study smart. Study smart. Okay. So now, kita dapati this one tak boleh pilih. Kita kena pilih number 2. Sebab kepekatan dia bagi. Kepekatan sudah ada. Tengok number 2. Kepekatan boleh ganti di tempat sini. Isi padu pun dia sudah bagi. Okay. So actually, ada budak dia buat macam ni. Ada budak dia tak suka ubah suai tempat dia. So tak apa. Dia akan terus buat macam ni tau. Dia letak macam ni. Kepekatan. Okay, dia sudah tepiklah rumus ini. Sama dengan jisim bahagi dengan isi batu kan. Okay, dia tak nak buat. So, apa dia buat? Dia terus ganti. 11.6. Sama dengan jisim yang dia nak cari itu. Dia tulis balik. Bahagi dengan isi batu. Tengok isi batu ini TMQ. Ini pun TMQ. Maksudnya, you tak payah tukar unit. Tak payah tukar unit. So, put 0.5. So, you dapat jawapan. Jisim sama dengan 11.6 darab 0.5. Okay, so you sudah dapat jawapannya. Iaitu 5.8 gram. Itu dia. Itu dia. Okay. So, cikgu sudah minta kamu either you print out ataupun you salin untuk ini 3 muka surat. I cuba squeeze dia. So, saya nak you all buat latihan pengukuhan ini. So, this one ada di buku teks. Ada di buku teks muka surat 161. So, semua boleh buat ya. You kena lihat latihan cikgu tadi, contoh-contoh cikgu bincang dengan kamu. Semua itu adalah dalam modul. So, you kena lengkapkan modul kamu. So, lepas itu, test yourself. Untuk aktiviti 6.6, kamu buat 6 soalan. Soalan 1, soalan 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, di bawah dia ada uji kendiri. Ya. So, kamu buat soalan 3, 4, 5. Okay. Dalam modul yang saya minta kamu print out itu, saya sudah bagi you jawapan. So, you boleh try the question
And then you check jawapan kamu betul atau salah. Okay ya, you kena try it out. Okay. Itu saja untuk lesson hari ini. So, lengkapkan latihan itu. Of course, latihan itu kena hantar lah. Okay. Okay, itu saja. Terima kasih.